terang saya katakan, bukan tak baik kalau kita bekerjasama dengan PAS. Memang baik. Saya tak nafikan kalau pilihan raya itu berlaku pada bulan Februari 2020. Itulah. Sebelum Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Saya yakin kita boleh menang 2/3. UMNO dan PAS bersama dengan rakan-rakan BN kita boleh menang 2/3. Tetapi disebabkan pengkhianatan yang berlaku selepas itu, ini menyebabkan bahawa kita kena pastikan bahawa kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 adalah kerajaan yang benar-benar boleh menjaga kepentingan rakyat. Itu sebab kita tidak boleh berkompromi untuk membentuk kerajaan campuran lagi. Sebab kita dah bagi peluang. Kita dah bagi peluang kepada Bersatu. Kita maafkan pengkhianatan yang dibuat oleh Muhyiddin. Kita bagi dia, walaupun dia ada 32 kursi, 16 tu curi daripada kita, 9 curi daripada PKR, 4 lagi ditambah daripada bebas, yang dicuri daripada PKR DAP. Tetapi hakikat dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri lepas kita maafkan dia. Tapi apa dia buat pada kita? Dia tikam kita balik, dia bully kita, dia tahan duit kita, dia nak penjarakan bekas presiden kita dan presiden kita dan pemimpin kita. Mereka mainkan kita. Mereka tidak berkata benar. Janji-janji yang mereka buat untuk memberikan keadilan kepada kita tidak diberikan. Kabinet yang diberikan kepada kita, kedudukan yang kata orang tu Kementerian Cik Ayam, jumlah tak proporsionate berbanding dengan jumlah ahli parlimen kita 42 orang. Jadi banyak, terlalu banyak. Di Sabah mereka tikam kita dengan bekerjasama dengan musuh kita, dan meletakkan calon-calon bebas. Dia macam ni lah. Bagi saya, tutuplah buku kerjasama dengan Bersatu ke, dengan PAS ke, sementara waktu. Kalau tak nak permanent pun, sehingga pilihan raya umum ke-15, kita dengar apa yang telah diputuskan oleh Presiden dan juga MKT, BN will go solo. So, kita pegang benda ni. BN will go solo. Kalau tak nak melihat kerajaan tidak stabil selepas pilihan raya umum ke-15, pastikan anda jangan bazirkan undi anda ke mana-mana parti politik kecuali Barisan Nasional. Kerana kalau ada lagi undi berbelah bagi, kalau ada lagi orang nak undi BN tapi dia kata lebih baik kita letaklah beberapa kerat daripada Pakatan Harapan ni duduk dalam kerajaan untuk check and balance, atau kita letak beberapa kerat daripada Perikatan Nasional untuk duduk dalam kerajaan, dalam parlimen supaya ada check and balance. Kalau ada ramai orang perangai macam ni, last sekali tidak ada satu pun parti politik yang boleh membentuk kerajaan, dan akhirnya mereka akan membentuk kerajaan secara kerjasama dengan musuh-musuh mereka, dan ianya akan balik back to square one seperti mana sekarang. Pakatan musuh-musuh politik berpakat, tidur satu bantal, mimpi leleh. Yang itu yang akan menyebabkan kerajaan sekejap-sekejap tukar sana, tukar sini. Nanti pintu belakang jadi lagi, pintu depan, pintu tepi, pintu, semua jenis pintu akan terbuka selepas ni. Mungkin betul, bukan disebabkan sejarah tercipta apabila orang Perdana Menteri diangkat menjadi PM dari sebuah parti yang minoriti. Yeah. So nampak sekarang Dr. Mahathir nak membuat sekali lagi melalui gerakan Tanah Air DT. Betul. Itu yang kita kena elakkan daripada berlaku. Apa jadi sekalipun, kita tak boleh lari daripada majority rules. Maknanya parti majority adalah parti yang akan memerintah. Kalau minority rules, di mana yang diamalkan oleh Pakatan Harapan, Tun Mahathir 13 kursi, Anwar ada 49 kursi, tapi bukan Anwar yang jadi Perdana Menteri, Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi kerja dia bukan jaga rakyat. Kerja dia macam mana nak tambahkan jumlah ahli parlimen dia. Macam mana nak tambahkan jumlah ahli parlimen dia, dan nak menguatkan kedudukan dia supaya tak payah hand over jawatan Perdana Menteri kepada Anwar.
Sama juga bila kita bagi peluang kepada Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kerja dia nak menguatkan parti dia. Dan cara dia nak menguatkan parti dia, kalau terhormat tak apa. Kalau dia menunjukkan dia berkemampuan mentadbir negara dan sebagainya, dan ini menyebabkan orang minat dengan parti dia, tak apa. That is fair. Tapi dengan menindas musuh-musuh politik dia. Kalau musuh politik dia tak apa lagi. Menindas kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. That is too much. Itu dah melampau. Bukan setakat menindas, nak memenjarakan. Itu dah melampau. Jadi bagi saya, lupakan PAS, lupakan Bersatu. Yang penting kita hadap pilihan raya ni secara solo. Kerana kalau kita bertanding secara solo, kita akan menang lebih banyak kursi dalam pilihan raya akan datang. Paling buruk pun, busuk-busuk pun, BN boleh menang 80 kursi. Campur Sarawak. Ini saya cerita UMNO. Saya cerita UMNO. Kalau kita ada kawan-kawan kita di Sarawak boleh membantu kita 31 kursi, mungkin kita boleh dapat 1-2 daripada tempat lain, kita dah boleh bentuk kerajaan. Ini paling buruk. Tapi kalau ramai yang dah belajar melalui kesilapan 2018, mereka kembali bersama dengan Barisan Nasional, insya-Allah kita ada strong government. Macam berlaku di Parlimen Johor. Ya. Cuma itulah, macam Presiden hari ini cakap ketika melancarkan Jentera Barisan Nasional Pemuda UMNO Malaysia, timing is very important. Kalau ikut timing sekarang ni, bagi saya timing dah too late. Kalau misalnya ketika Barisan Nasional namanya sedang harum bulan 3 tahun ni, selepas menang di Melaka, menang di Johor, itu masa yang paling cantik. Lepas tu Dato' Seri Ismail Sabri bagi pula kebenaran walaupun Muhyiddin tak bagi, untuk alhamdulillah Dato' Seri Ismail Sabri bagi dan orang gembira. Dan ini orang dapat bertahan 3-4 bulan. Dah cantik dah. Tapi lagi lambat lah raya, maka lebih banyak isu kita pun tahu, hasutan-hasutan yang dibuat oleh Rafizi and the gang, oleh DAP dan sebagainya, ianya sedikit sebanyak akan menjejaskan. Kerana ramai rakyat di luar sana, mereka ni masih lagi, bak kata orang tu, mengundi menggunakan emosi, bukan menggunakan akal pemikiran yang rasional. Ini sangat bahaya. Presiden kata apa dia rendah banjir, asal PRU tahun ni apa? Kita kena faham apa yang Presiden maksudkan tu. Presiden maksudkan kita sedia rendah banjir ni sebabnya biasa kalau dalam pilihan raya kita ada gerak kerja jentera pilihan raya. Berlakunya COVID-19, selepas kita berhadapan dengan wabak COVID-19, kalau kita lihat di Melaka ni umpama tak ada kempen pilihan raya pun, kecuali di sosial media. Di Johor pun lebih kurang sama. Tetapi ada jugalah sesi ucapan yang boleh dibuat. Jadi kalau kita lihat kelebihan yang ada pada Barisan Nasional, yang tak ada pada orang lain, ialah kita ada jentera. Jentera kita ni terlalu ramai. Dan jentera kita ni sentiasa bersiap siaga. Dan sekiranya berlaku banjir, kalau kita lihat mana-mana parti politik pun dalam negara ni, yang paling terkehadapan ialah Barisan Nasional. Sebelum PKR sampai, sebelum Bersatu sampai, sebelum orang lain sampai, sudah pastilah yang akan sampai dulu ialah BN. Tak kira lah UMNO ke, MCA ke, MIC ke, BN Friendly ke, GPRS ke, BN akan sampai dulu. So daripada kita melalak ketika pilihan raya, katalah kita harap benda ni berlaku seawal bulan 3 tahun lepas, tahun ni.
Tapi nak buat macam mana? Tak jadi. PM tak umumkan, tak menghadap tuanku lebih awal. Kalau terpaksa lah menghadap tuanku dalam 1-2 hari ni, kebarangkalian untuk pilihan raya itu berlaku ketika musim hujan tu ada. Bulan 10 pun. Jadi mungkin pandangan Presiden, daripada kita berkempen, lebih baik kita gunakan tempoh berkempen itu untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Itu sendiri adalah merupakan kempen yang paling berkesan. Sebab memang we champion this flood issue daripada dulu lagi. Yang turun ke bawah, daripada kita berkempen memburukkan musuh kita apa semua, lebih baiklah kita turun pergi basuh rumah orang, membantu seperti mana yang kita buat tahun lepas ketika banjir. Jadi ini mungkin apa yang cuba disampaikan oleh Presiden UMNO. Itu betul. Ya. Melihat perpaduan dalam UMNO ketika ini. Ya. Bagaimana tanggapan kalian? Perpaduan UMNO kan dah kembali kuat. Saya rasa tadi pun Datuk Seri Zahid telah memberikan indikasi yang sangat jelas bahawa beliau tidak ada masalah, kepimpinan UMNO tidak ada masalah dengan Perdana Menteri sekiranya pilihan raya dibuat tahun ini. Kenapa beliau berkata demikian? Kerana Perdana Menteri tahu lagi lambat kita buat pilihan raya, lagi banyak fitnah-fitnah ditabukan kepada kita, lagi teruk keputusan pilihan raya Barisan Nasional, Lagi berosok dah. lagi teruk. Jadi kalau misalnya Perdana Menteri masih bersama dengan kepimpinan UMNO menunaikan janji-janji yang telah beliau buat, termasuk hari ini beliau mengatakan bahawa tinggal sikit masa lagi. Kita harap betul lah seperti mana yang diperkatakan 7 hari bulan dia dia bentang bajet 10 hari bulan belanjawan. Walaupun bagi saya secara peribadi is already very late, terlalu lambat. Sebab tempoh lepas dia bubar, dia ada lebih kurang paling awal pun 5 minggu untuk PRU. Maknanya kita hanya akan buat PRU awal 11. pertengahan bulan 11. That is very dangerous. Very dangerous. Tapi nak buat macam mana? Daripada buat tahun depan. Hari ini Jokowi sendiri sudah mengatakan bahawa tahun depan krisis makanan akan menjadi lebih teruk. Krisis inflasi tidak akan terkawal lagi. Menjelang bulan 7 mungkin akan jadi stagnant inflation ataupun stagflation. Keadaan akan jadi lebih parah. Ekonomi dunia global sendiri akan bermasalah. Takkan Malaysia tak terkesan? Hari ini kita lihat kedudukan mata wang kita juga sudah berada dalam keadaan yang paling buruk dalam tempoh 24 tahun. Itu sepatutnya mengajar kita tentang pentingnya kita segerakan pilihan raya. Jadi kalau misalnya Perdana Menteri faham beliau perlu menjaga parti kita ni, lebih dia meletakkan kepentingan menjaga parti itu lebih daripada kepentingan untuk kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri. Kemungkinan besar beliau akan bubar dalam masa terdekat. Jadi kalau bubar dalam masa terdekat, bagi saya kita ada satu pasukan yang solid. Maknanya kesemua kepimpinan UMNO bersatu hati dalam berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Ini penting. Tapi kalau lepas sesaat, seinci, hari ni apa? Sedikit. Ada satu lagi. Jadi kita tak boleh salahkan Presiden kalau berlakunya perkara-perkara yang di luar jangkaan. Setakat ni Alhamdulillah everything is on the track. Kita harap, kita doa lah semoga Allah Ta'ala buka hati Datuk Seri Ismail Sabri ni untuk menghadap ke bawah duli tuanku, dan kita doakan supaya ke bawah duli tuanku memperkenankan pembubaran itu, kerana saya yakin tuanku pun dia pun risau juga.
Raja-raja Melayu sudah pasti akan risau, takut kalau mereka yang mahukan kepada Republik Rakyat Malaysia ini kembali berkuasa. Sudah pasti. Sebab pengalaman 22 bulan itu sudah cukup mengajar kita. Jadi sudah pasti kita tak nak orang yang akan dilantik memerintah nanti adalah terdiri daripada orang yang tak suka dengan institusi diraja, orang yang tidak menghormati institusi diraja, orang yang memperkotak-katikkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, orang yang memperlekeh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, orang yang main-main sehingga menyebabkan ke bawah duli Tuanku Sultan Muhammad kelima tak sampai 5 tahun, baru 2 tahun dia dah letak jawatan sebagai yang Tuan Aku. Sudah pastilah Raja-Raja Melayu tidak mahu melihat kali ini berlaku. Itu last sekali soalan tu. Ya. Bagaimanakah Datuk melihat parti-parti yang nak menyertai BN? Kenapa dia orang parti Soto serang parti bangsa Malaysia? Kerana nak jadi jualan ke apa? Okey, bagi saya kita kena pandang benda ni secara positif. Okey. Untuk UMNO BN kuat, kita kena pastikan orang yang dulu bersama kita dah tinggalkan kita, mereka ni perlu kita tarik bersama kita balik. Pengkhianat dulu. Tak kira lah pengkhianat ke tak pengkhianat. Politik is a game of numbers. Kalau kita ada 3 juta 4.2 juta orang bersama kita, fixed deposit kita, kalau kita boleh tambah 4.2 juta tu menjadi 5 juta, why not? So kita kena pastikan orang yang dah tinggalkan kita kembali bersama kita. Kedua, kita kena pastikan orang yang berada di atas pagar, dia tak tentu, kadang-kadang dia belah sini, kadang-kadang belah sana. Kita nak mereka bulatkan tekad bersama dengan kita. Dan kita ni juga kalau nak menang pilihan raya, kita kena pastikan orang yang dulu tak pernah nyokong kita, macam Zuraida, dia tak pernah masuk UMNO. Dia memang lahir-lahir dalam politik PKR. Kemudian dia bersama dengan Bersatu. Kalau dia nak bersama dengan kita, apa masalah dia? Kalau dia boleh menambah kekuatan kita, why not? Betul tak? Tetapi kita kena ingat juga, ramai kawan-kawan BN friendly yang lain, mereka juga dah lama menunggu untuk bersama dengan kita. Itu sebab saya menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional, ketika Mesyuarat Agung ataupun Persidangan Agung Tahunan Bakal Sakti yang ke-14, beliau mengatakan sudah tiba masanya Undang-Undang Lapuk BN yang mengatakan untuk menerima masuk mana-mana ahli komponen mesti dapat persetujuan semua orang. Satu orang bantah je terus tak boleh masuk. Benda ni perlu diubah. Kalau orang nak bersama dengan kita, kenapa kita nak tolak? Betul tak? Ini kita kena fahami. Okey? Itu akhir kata tu. Akhir kata. Bagi saya amat-amat berharap supaya janji PM yang terakhir ni, kita harap ini janji yang terakhir lah. Saya harap supaya beliau mengotakan janji ini dan kita kembali dalam keadaan yang harmoni. Kalau dia tidak ada gangguan terhadap ROS, kita pun takkan menegur. Tapi Alhamdulillah ROS sudah pun meluluskan pindaan perlembagaan kita. Kita minta supaya dia segerakan pilihan raya. Kalau parti minta, kalau dia bagi awal lagi dan keputusan akan lebih cantik daripada apa yang bakal kita hadapi, yang tak menentu lagi, sudah pastilah kita pun tak perlu tegur. Kita tegur untuk kebaikan parti. And as a party man, he should know that. Jadi kita minta lah, sayangilah Barisan Nasional, sayangilah UMNO. Kerana kalau dia bertanding bukan atas tiket Barisan Nasional, percayalah dia tidak akan menang pilihan raya. Bukan setakat dia tak boleh menang,
kerajaan kalau dia bertanding atas tiket parti lain, dia tidak boleh menang sebagai ahli parlimen di Bera juga. Di Bera pun dia tak boleh menang kalau dia menentang calon daripada Barisan Nasional. Jadi kalaupun dia tak boleh nak sayang parti ni, sayanglah diri sendiri. Itu je. Sayanglah diri sendiri. Kalau dia sayang diri dia sendiri, dia jaga parti ni, dia dengar nasihat presiden, dia dengar permintaan denyut dari rakyat, permintaan Akombi, saya yakin kita tidak perlu berperang. Kita pun tak nak perang. Tapi kalau terpaksa, apa pilihan yang kita ada? Cuma kalau kita berperang, maka akhirnya masing-masing akan jadi abu. Masing-masing akan jadi abu. Kita akan dapat lose-lose situation. Kalau kita dapat win-win situation kan lebih baik. Mungkin juga dia akan tetap berada di dalam kabinet. Kalaupun bukan sebagai Perdana Menteri, mungkin sebagai Menteri Kanan. Betul tak? Kalau daripada awal dia tidak mengelak daripada menunaikan janji, saya yakin kedudukan beliau sebagai poster boy pun tidak akan dirombak. Itu sebab bagi saya, Perhimpunan Pemuda hari ini adalah satu detik yang kita harap bersejarah. Kita harap bersejarah. Kita harap perhimpunan itu adalah detik bersejarah di mana Kiambang kembali bertemu. Kita harap hidup berlalu Kiambang. Kalau ianya betul-betul menjadi detik bersejarah yang akhirnya mencetuskan pembubaran parlimen, maka kita ada satu pasukan yang kuat.